Okey, Assalamualaikum semua. Right. Untuk hari ini kita sambung lagi bab 4, 4.2. Masih lagi 4.2. Hari ini kita nak tengok soalan pengiraan. Okey. Untuk 4.2.5, standard pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu menggunakan rumus Q sama dengan MC delta theta. Okey. Baik. Okey. Untuk muatan haba tentu, sebenarnya cikgu dah terangkan banyak kan. Cuma hari ini cikgu nak highlightkan kepada soalan pengiraan. Okey, dari segi definisi dia, kamu pun dah tahu, iaitu muatan haba tentu bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kg bahan itu. Okey, jadi dari definisi itu kita boleh dapat dia punya formula lah ataupun rumus, iaitu C sama dengan Q per dengan M delta theta. Alright. Dari situ juga kita tahu dia punya unit dia, oleh kerana Q ialah joule, M ialah kg, dan delta theta perubahan suhu ialah darjah Celsius, maka unit bagi C ialah joule per kg per degree Celsius. Ataupun kalau diberikan perubahan suhu dalam unit Kelvin, maka unit bagi C juga boleh jadi joule per kg per degree per Kelvin. Okey. Jadi baik, dari formula tu ingat lagi tak cikgu kata, kalau dari formula dia boleh bantu kita ingat dia punya definisi, dan kita boleh tahu dia punya hubung kait kan. Contohnya kalau cikgu tanya, apakah hubungan antara jisim dan juga muatan haba tentu contohnya kan. So kedudukan dia kat sini macam mana ni? Atas dengan bawah, maka dia punya relationship dia adalah inversely, maksudnya berkadar songsang kan. Berkadar songsang maksudnya kalau mass bertambah, muatan haba tentu akan berkurang, lebih kurang macam itulah. Tapi kita tahu muatan haba tentu tu bermaksud spesifik kepada 1 kg sahaja. Okey. Tapi still kita boleh buatlah dia punya hubung kait dia. Okey, jadi dari formula ni yang lebih mudahnya kita akan hafal formula dalam bentuk, cikgu selalu cakap kan, cikgu nak dia dalam bentuk straight je, tak nak ada pecahan macam tu. Sebab pecahan tu kemungkinan kita akan salah letak kan atas dengan bawah dia. Jadi kat sini kita senang nak hafal Q sama dengan MC theta. Lebih mudahnya MC theta lah. Delta ni adalah simbol bagi perubahan suhu. Jadi kita ingat je lah, okay? Suhu tu adalah perubahan suhu. Baik. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu, jadi kita tengok contoh satu yang ada dalam buku teks kamu. Okay? Okay, untuk contoh satu ni, soalannya ialah sebuah blok logam berjisim 0.5 kg. Okay, terus simbolkan kan, cikgu selalu ajar, terus simbolkan dia. Okay, 0.5 kg ni ialah dia punya mass. Okay? Dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik berkuasa 50 watt. Okey, tiba-tiba ada kuasa kat sini. Kuasa ialah power. Okey, ada P, power kat sini. Okey, selama 90 saat. Jadi ni kita tahu dia punya masa, time. Okey, suhu blok itu meningkat dari 20 darjah Celsius sehingga 45 darjah Celsius. So ni akan melibatkan delta theta. Kita kena carilah delta theta-nya. Okey. Allah. Okey. Hitungkan muatan haba tentu logam itu. So, dia nak tahu C. Alright. So, kita tahu formula yang kita akan gunakan adalah, kalau kat sini dia buat macam ni kan. Kita buat terus yang Q sama dengan MC theta. Delta theta lah ni. Okey. Jadi, kita nak gantikan. Okey, M ada tak? M ada. C nak cari. Theta ada tak? Perubahan suhu ada. Kita tolak lah. Dapatlah 25 darjah Celsius. So, adalah. Masalahnya Q ada tak? Q tak ada. So, macam mana nak cari Q? Sedangkan, tak bolehlah ada dua yang kita tak tahu dalam satu formula kan. Kita nak cari C tapi Q pun tak ada. So, kalau kita tengok kat situ, dia ada benda lain yang dibagi, iaitu dia bagi kuasa dengan masa. Baik. Mungkin kamu memang belum belajar lah tentang kuasa kan, elektrik contohnya. Jadi,
Tapi kamu dah belajar untuk bab 1, ada satu jadual tu yang menunjukkan kuantiti terbitan. Kan ada banyak kan dari situ, so kamu boleh rujuk kat situ jugalah. Okey. Jadi Q ni sebenarnya ialah formulanya ialah PT. PT kuasa darab dengan masa. Okey. Kuasa darab dengan masa dapat MC theta. Okey, kenapa boleh jadi macam ni? Okey, kenapa Q boleh jadi PT pula? Okey, Q tu apa? Q tu haba kan? So haba tu sejenis apa? Sejenis tenaga. Maka kita tahu bahawa tenaga dia boleh berubah-ubah bentuk. Okey, nak dapatkan tenaga haba sebenarnya ditukarkan daripada tenaga elektrik. So PT ni adalah tenaga elektrik. Kemungkinan nanti ada juga PT ni bukan PT. Dia kita nak dapat Q tapi dia mungkin dia adalah contohlah tenaga kinetik. Okey, so tenaga kinetik boleh rujuk jugalah ke bahagian rumus semua tu ya, sebab awak pun belum belajar tenaga kinetik. Okey, tapi ada rumus dia. Tenaga kinetik adalah 1/2 mV kuasa 2. Contohlah kan. Ataupun mungkin dia adalah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan graviti. Formula dia ialah EP sama dengan mgh. Ni jisim darab dengan graviti darab dengan height, ketinggian. Okey. So maksudnya dia boleh jadi macam-macam untuk Q ni. Okey. Kalau tidak mungkin soalan terus bagi direct lah. Q tu berapa joule. So macam tu lagi senang lah. Tapi kalau dia tak bagi, jangan panik. Tengok benda-benda yang ada dan kena ni dah kena fikirkan dah jenis-jenis tenaga lain yang boleh ditukarkan kepada tenaga haba. Okay, so cikgu dah buat nota kat sini. Jadi lain kali kamu ingatlah jumpa soalan yang tak ada terus direct dia punya tenaga haba, tapi dia akan bagi tenaga dalam bentuk yang lain. Okay, jadi kita gantikan sahaja sebab dia sama-sama tenaga. Cuba tengok andaian kat sini. Dia kata semua haba yang dibekalkan oleh pemanas elektrik diserap oleh blok logam itu. Tiada haba hilang ke persekitaran. Kita kena buat andaian macam ni sebab sebenarnya mungkin ya, kalau sebenarnya bila kita buat eksperimen, contohnya eksperimen yang cikgu dah terangkan sikit masa cikgu terangkan 4.2 tu, antaranya contoh kalau kita nak check, kita nak kira muatan haba tentu bagi blok aluminium kan. Kenapa kita kena balut dengan tisu kan, kena tisu ataupun kain dan sebagainya, kerana kita nak semua haba yang dibebaskan daripada heater pemanas tu, dia ada satu batang pemanas tu kan, kita nak semua haba tu diserap oleh blok aluminium. Tak nak bila dah masuk blok aluminium pergi keluar ke persekitaran pula, sebab kita tahu dia ada kontak tu kan, dia ada kontak secara terma. Ya, kan cikgu dah ajar kan, contohnya kalau untuk kita masukkan 4.1 keseimbangan terma, contohnya macam kita nak sejukkan makanan, masukkan dalam peti ais kan, so dia boleh kontak dengan udara persekitaran. Okey, jadi kita kena buat andaian. Kalau kita tak buat andaian, kita tak bolehlah jadikan dia sama dengan macam ni kan. Jadi dia kena ada sama dengan ni disebabkan kita buat andaian tadi. Okey, so seterusnya masukkan je lah nilai sama ada nak guna yang formula macam ni atau yang dia dah buat macam ni, tak kisahlah mana-mana satu kan. So masukkan, gantikan sahaja, nanti awak dapatlah nilai dia 360 joule per kg per degree Celsius. Okey, so awak tengok kat situ. Okey, so kat mana tadi ya? Okey. So kita baik, jadi kita dapatlah kira kita masukkan nilai, kita pastikan semua nilai tu memang dalam unit SI lah, 0.5 kg. Darjah Celsius ni tak ada masalah. Kalau Kelvin lah. Watt kan, dia bukan kilowatt, dia watt. Kemudian saat ya, bukan minit ke jam ke. Jadi apa-apa pun perlu tukar pada SI unit, iaitu saat. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh 2. Contoh 2 ni lain sikit soalan dia. 20 gram air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dituang ke dalam sebuah gelas yang mengandungi 200 gram air
pada suhu bilik 28 darjah Celsius. Kalau kita nak jawab soalan ni, kita selalu kita imagine tau. Ataupun kalau tak boleh imagine, kita lukis lagi bagus. Contohnya dia ada 20 gram air. Okey, 20 gram air. Okey, air ni suhu dia 100 darjah. Okey, lepas tu dia kata dituang ke dalam satu gelas di mana ada 200 gram air. Okey, 200 gram air, suhunya adalah 28 darjah Celsius. Okey, jadi boleh imagine tak air yang panas masuk dalam air sejuk, nanti dia nak hitungkan suhu akhir. Suhu akhir, so maksudnya akhir nanti suhu dia jadi macam mana? Mestilah suhu dia berada di antara 100 dengan 28. Betul tak? Lebih tinggi daripada 28 dan lebih rendah daripada 100 kan? Duduk tengah-tengah lah. Okey, maka dekat sini kesnya lain sedikit daripada yang tadi. Okey, dia melibatkan dia masih lagi air, sama-sama air tapi dia dicampurkan. Okey, dan dia nak pula suhu akhir. Okey, so apa kita perlu buat? Pertama sekali ialah andaian. Cuba tengok andaian. Tiada haba diserap atau dibebaskan ke persekitaran. Okey, kita anggap bahawa semua haba, pemindahan haba berlaku di antara air didih dengan air pada suhu bilik sahaja. Maksudnya, kita tahu kan air ni panas. Air panas. Semasa kita nak tuang tu kemungkinan dia punya haba dah tersebar ke persekitaran kan. Tapi kita kena buat andaian bahawa semua haba dibebaskan tu terus masuk semuanya ke dalam kepada objek yang lebih sejuk tadi, iaitu 28 air yang bersuhu 28 darjah Celsius. Okey, so kita buat andaian. Kalau kita buat eksperimen tu, kita kena hati-hatilah kat situ. Kita terus je tuang. Jangan macam lambat-lambat. Suhu dah turun apa semua. So nanti kamu punya data akan dapat lain kan. Maksudnya akan ada ralat lah di mana-mana. Okey. So, jadi apa yang kita buat ialah, so kita buat, kita tahu Q, haba yang diserap atau haba yang dibebaskan ni, okay, dia adalah Q. Jadi kita letaklah Q1 sama dengan Q2. Okey, dengan kita tahu Q1 ni adalah haba dibebaskan. Okey, haba bebas. Ya Allah. Allah. Okey, haba bebas. Dan yang ni haba serap. Okey. So haba bebas tadi dia punya suhu jisim dia ialah 20 gram kan. So 20 gram tukarkan, pastikan tukar kepada unit SI, iaitu kilogram. Okey, so nampak kat sini dia dah tukar, siap-siap dululah. Mana-mana yang perlu ditukarkan, dia tukarkan. Okey, muatan haba tentu dia bagi. Kat sini dia bagilah 4,200. Okey, baik. Macam mana kalau dia tak bagi? Sebenarnya boleh tahu kat sini, kita tengok Okey, MC delta theta dengan MC delta theta. Tapi kita labelkanlah M1, M2 kan, sebab dia punya jisim dia tak sama. Okey, so ni 0.02 kg dah tukar. Yang ini 200 gram jadi 0.2 kg. Okey. Okey, nampak tak dia masukkan C 4,200, 4,200. So bila 4,200 terus cancel. Sebenarnya kalau awak tak masukkan ni pun tak apa. Awak terus cancel dari atas. Macam tu. So tak payah dah masukkan 4,200. Sebab apa? Sebab dia adalah air. Dua-dua tu adalah air. Bukan air kopi, bukan air apa, air. Kan? Air kosong yang 4,200 ni. Okey, seterusnya. Delta theta ni perubahan suhu. Okey, macam mana dia 100 tolak Y? Kat sana Y tolak 28. Okey, dia tak ada istilah yang suhu akhir tolak suhu awal. Wajib macam tu tak ada. Yang penting kita nak cari perubahan. So bila perubahan, kita ambil yang nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Macam mana kita tahu Y kecil? Yelah, nanti dia 100 kan, nanti dia dah campur dengan air sejuk, mestilah dia makin rendah suhu dia. So Y tu lebih kecil. Jadi 100 tolak Y. Kemudian belah sini Y nanti yang lebih tinggi daripada 28. Sebab itulah dia letak Y tolak 28. Okey. Baik, sampai situ kamu teruskan jawab secara matematik lah, buat operasi matematik macam biasa. Okey. Selesaikan, nanti dapatlah 34.55 darjah Celsius. Okey. So, itu antaranya, dan nanti kamu bolehlah jawab soalan dalam modul. So, Cikgu nak nanti kamu jawab soalan dalam modul. Ni antara satu contoh soalan dia lah. Okay, tapi Cikgu rasa tak sempat kat sini.
Kamu highlightkan macam biasa, ni apa, itu apa, dia nak hitungkan jumlah haba, maksudnya dia nak Q. Okay, ni